Okey, langkah pertama, sebelum kita mendaftar untuk Fantasy Premier League ni, korang semua kena download apps ni. Pergi ke, ni contoh di Google Play Store, right? So just type Fantasy Premier League dan akan keluar ikon ni. So ini yang betul punya, ya. So apa yang korang kena buat ialah just download. Okay, once korang dah download dan klik open. Semua dah siap, semua selesai, semua download apps ni dan kita open. So bila open, kita buka apps ni, okay, dia akan keluar screen yang macam ni. Okay. So dekat bawah ni yang kita nak kena tengok ialah ada beberapa ikon di sini. So kita perlu klik di bahagian fantasy sini untuk kita daftarkan diri kita ke Fantasy Premier League. So kita klik dekat bahagian sini. So bila dah klik tu, kita akan keluar satu page macam ni. So dekat bahagian atas ni yang kita nak tengok, okay, dekat sini ada dua bahagian. Pertama sekali sign in dan juga yang kedua ialah I need to register. So ini yang kita nak klik sebab kita nak daftarkan, okay, tim kita ke Fantasy Premier League, ya. So kita klik dekat bahagian sini. Okay, baiklah. Setelah kita klik I need to register tadi, akan keluar page yang baru, iaitu create new account. Ini ialah ruang di mana kita akan isikan maklumat-maklumat kita, maklumat penting sebagai rujukan kepada Fantasy Premier League. Okay, disebabkan ini adalah satu pertandingan rasmi yang dianjurkan oleh English Premier League sendiri. Jadi akan ada pemenang. Okay, jadi sekiranya pemenang itu adalah kita, okay, dia akan rujuk kepada akaun yang kita daftarkan untuk mendapatkan maklumat kita untuk dihubungi, ya. Jadi masukkan maklumat yang sebenar, ya. Masukkan nama korang, okay. Contoh macam dekat sini kita nampak ada first name dan juga last name, ya. Contoh macam nama korang Ahmad bin Abu, ya. So bolehlah letak Ahmad dekat sini dan boleh letak Abu dekat sini, ya. Seterusnya masukkan email address. Okay. Email address ni mestilah yang masih aktif, kerana kalau kita baca kat sini, okay, akan ada satu email confirmation, email pengesahan yang akan dihantar ke alamat email ni tadi. Okay. Apa yang korang buat selepas selesai pendaftaran ni nanti, check email yang kita daftarkan ni untuk kita klik satu ikon ataupun button dekat email yang dihantar oleh Premier League ni untuk mengesahkan, ataupun dekat situ akan ada tulis verify this account, okay. So itu selepas kita dah lengkap isikan maklumat tu semua, nanti kita akan periksa, So seterusnya ialah masukkan password. Okay, ini password untuk kita log in ke akaun FPL. Just buat apa-apa password yang korang boleh ingat, dan seterusnya ialah maklumat-maklumat lain ni. Okay, rasanya very straightforward. Okay, dan seterusnya ialah negara, pilih negara kat sini. Contoh dekat sini Malaysia. Malaysia dekat bahagian M. So klik Malaysia dekat sini. Okay. Dan secara automatik nombor telefon ni +60 ialah khas untuk Malaysia, dan masukkan nombor telefon korang, ya. Nombor telefon tak perlu masukkan kosong lagi dekat sini, cuma terus dengan nombor 1, 17, 13, 16, 111 ke 011 ke, tak perlu kosong tu, ya. Masukkan dekat sini dan klik continue
to choose favorite, ya. Selepas korang pastikan semua maklumat-maklumat ni lengkap dan betul, ya. Okey. Selepas kita klik button tadi, okey, kita akan lihat di sini bahagian satu kita dah lengkapkan tadi, iaitu bahagian maklumat kita, maklumat peribadi kita. Dan sekarang kita akan pergi ke bahagian yang kedua, iaitu untuk menyatakan beberapa maklumat yang lain. Yang pertama kat sini ialah berkenaan dengan pasukan yang kita sokong di English Premier League pada musim ini, ataupun kita boleh pilih sebagai General Premier League fan, ya. So untuk contoh ni saya akan pilih General Premier League fan. So lepas kita dah klik yang tu, ini tak ada penting mana pun, okey. Kita boleh tukar kemudian nanti bila kita dah siapkan akaun ni. Jadi selepas tu kita akan klik ke bahagian next kat sini, ya. Seterusnya bahagian ketiga ni ialah berkenaan dengan email preference, okey. Ini adalah soalan-soalan yang ditanya untuk kita, sama ada kita nak mendapatkan updates ataupun maklumat yang dihantar daripada bahagian-bahagian yang dinyatakan dekat sini, eh. So untuk kes ni, contoh video pada kali ni tak perlulah saya pilih apa-apa kat sini, okey. Saya akan skip semua benda-benda ni kalau ada di kalangan orang yang nak tick mana-mana bahagian terpulang, okey. Tapi yang paling penting sekali ialah di bahagian bawah, okey. Make sure korang tick bahagian sini dan klik complete registration, ya. So selepas korang berpuas hati dengan semua maklumat-maklumat yang telah diisi tadi, okey, dan kalau kata nak buat perubahan boleh klik dekat bahagian sini, tapi untuk sekarang ni kita just klik complete registration, ya, untuk melengkapkan pendaftaran. So klik ke dekat sini. Okay. Akan ada keluar satu notification macam ni, menyatakan untuk kita periksa email, okey. So selepas kita dah klik OK, dia akan kembali kepada paparan yang asal tadi. So periksa email, okey, dan periksa email daripada Fantasy Premier League pun untuk kita verifykan, dan seterusnya kita boleh sign in pula. Tadi kita I need to register, so sekarang kita dah register, jadi kita nak kena sign in. Tapi make sure verify dulu email yang dihantar oleh Premier League kepada kita. Ini adalah contoh email yang kita akan terima selepas kita lengkapkan pendaftaran, iaitu email untuk kita sahkan akaun yang kita daftarkan sebentar tadi. So caranya ialah dengan hanya klik butang ni, ya. Dan apabila kita dah klik butang ni, dia akan keluar, dia akan buka secara automatik web page ni, okey, yang mana di sini dia nyatakan email address, alamat email kita telah disahkan. Okay, itu saja yang kita perlu buat. Jadi selepas ini selesai, kita tutup email kita dan kita buka kembali apps Premier League tadi. Setelah dibuka aplikasi Fantasy Premier League ni, okay, make sure pastikan korang klik bahagian sini Fantasy, dan akan ada paparan yang macam kita tengok sekarang, okay. So dekat bahagian sini tadi, awal tadi kita dah selesai untuk I need to register. Jadi kali ni ialah so kita akan klik bahagian sini sign in, yeah. So masukkan email address dan juga password yang kita gunakan tadi, kita dah sahkan pun alamat email tadi untuk kita sign in. So masukkan apa yang korang dah set tadi, ya. Okay. Lepas
pastikan betul dan tak ada salah mana-mana. Okay, dan selepas tu just tekan atau klik sign in. Okay, sekarang kita dah boleh nampak paparan yang baru. Okay, yang mana kita boleh lihat dekat sini ialah pilihan untuk pick team ataupun kita nak start untuk pilih pasukan kita. Dan di sini juga ada ditunjuk alamat email kita. Okay, pastikan yang betul lah. Dan selepas tu kita hanya klik pick team di sini. So seterusnya ialah kita perlu letak nama, nama untuk pasukan kita. So boleh letak apa-apa nama asalkan tidak bertentangan dengan moral, okay, atau nama-nama yang tak sesuai, nama-nama yang tidak baik. Jadi kita cuma masukkan dekat sini nama tim. Korang boleh pilih apa-apa saja nama yang rasanya sesuai. Okay. Dan seterusnya klik I accept the terms and condition dan klik select. Seterusnya adalah bahagian yang mana kita perlu lengkapkan dekat sini. So kalau kita boleh nampak dekat sini, kita boleh nampak padang dan juga jersey. Sebenarnya ini melambangkan pemain-pemain yang kita akan ambil untuk pasukan kita. So boleh nampak dekat sini nama pasukan kita dan juga jumlah bajet yang diberi. Semua pemain pada permulaan pemilihan yang pertama sekali untuk skuad akan diberi 100 juta pound. Dan nilai ini sebenarnya akan berubah-ubah gantung kepada nilai semasa pemain. Okay, pemain yang ramai manager FPL ambil atau beli ataupun transfer in, okay, harga akan naik. Okay, biasanya selepas game week yang tertentu, okay, harga dia akan naik. Jadi value bank ni akan meningkat ataupun menurun berdasarkan kepada market player tu dan juga performance dia lah. So sekarang ni untuk case ni, okay, aku akan tunjuk sebenarnya kita boleh pilih satu persatu dengan kita klik ni, okay, untuk goalkeeper dekat sini boleh tengok bahagian goalkeeper dekat sini ada banyak maklumat yang kita boleh lihat dekat sini. Yang pertama sekali dekat sini ialah form, macam mana dia bagus ke tidak, tahu pemain tu bagus ke tidak semasa. Okay. So kita boleh klik dekat sini, dia akan sort, dia akan tunjukkan pemain yang paling terbaik setakat ni, okay, daripada yang terbaik dan juga yang paling tak perform lah. So boleh pilih dekat sini pada maklumat nama pemain dan juga pasukan dia. Okay. Dan seterusnya kalau kita slide ke bahagian sebelah sini, ada banyak lagi maklumat-maklumat yang kita boleh gunakan untuk pemilihan pemain kita. Dan ini adalah yang salah satu yang penting juga dalam FPL ni, kita panggil sebagai FDR. Okay. Di mana video ni dibuat pada game week kedua, dan nak habis dah game week kedua ni. Jadi kita boleh nampak bermula daripada game week ketiga. So dekat sini kalau kita tengok ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kelabu, dan juga ada juga warna hitam, merah pekat ni. Ini sebenarnya melambangkan, okay, kesukaran perlawanan akan datang. So game week ketiga ni ialah permainan pada game yang ketiga dalam liga, game week keempat dan game week kelima. So ada hanya tiga saja yang akan dipaparkan untuk sesuatu masa. So kita boleh pilih pemain-pemain kita, dan juga dekat sini ada beberapa tools. Kita boleh sort dari segi beberapa maklumat dekat sini, dari segi harga, okay,
ataupun kita boleh klik affordable, maksudnya bergantung kepada baki yang kita masih ada. Okay. Dan juga kita boleh sort berdasarkan kepada kelab yang kita nak cari. So kita boleh buat tu untuk semua pemain, okay, dan setiap satu bahagian ni akan dibuat untuk setiap satu bahagian. So dekat sini kita ada goalkeeper yang mana kita perlu pilih 2 orang, okay. Pertahanan kita perlu ambil 5, okay. Pemain tengah, midfielder sebanyak 5 orang juga, dan juga penyerang sebanyak 3 orang, okay. Untuk tujuan contoh pada kali ini saya akan klik auto complete, maksudnya dia akan pilih secara automatik ya, untuk kita pendekkan pemilihan pemain. Sebenarnya saya sarankan pilih pemain berdasarkan kepada kebolehan masing-masing dan juga mungkin potensi untuk perlawanan seterusnya ya. So apa yang dia buat di sini, nampaknya macam contoh di sini dia akan pilih secara automatik dan baki ada lebih kurang dalam 9.6 juta lagi. So masih ada baki. Saya bagi tips dekat sini, habiskan kalau boleh, jangan tinggalkan pembaki ni. Maksudnya kita boleh tukar lagi pemain yang sedia ada ni kepada pemain mungkin yang lebih baik lagi, okay. Macam contoh di sini ya, pemain ni harga dia 4.5 juta, okay, kita boleh replace, okay. Sebab kita ada 9 point berapa lagi. So kita boleh nampak kat sini baki kita masih ada 14.1 juta ya. So kita boleh pilih, walaupun pemain yang paling mahal sekalipun kita masih boleh pilih. So dalam ni saya cuba ambil Fernandes untuk gantikan ya. Dan masih ada lagi 2. So boleh buat benda yang sama untuk gantikan mana-mana pemain lain dan pastikan tidak melebihi bajet ya. Saya tunjuk contoh dekat sini. Kalau kita pilih melebihi bajet ya. So baki dekat sini saya ada 8, okay. Walaupun begitu saya nak letak dekat sini unlimited, okay. Dan saya ambil pemain yang ini, okay. Sedangkan saya ada baki lebih kurang 8 juta saja. Saya klik Calvert Lewin sebagai contoh, dia akan keluar satu error yang mana kita tak boleh ambil pemain tu sebab dah tak melebihi baki yang kita ada. Baiklah, selepas selesai buat pemilihan tadi, okay, apa yang kita perlu buat ialah just tekan save. Pastikan ini adalah pasukan yang kita nak, okay. Sebelum kita tekan save, jadi kita klik save dekat sini. Jadi kita dah ada jadi kita dah ada pasukan yang kita senarai pemain yang kita dah pilih tadi. Jadi kat sini ada 3 bahagian yang penting yang saya nak tunjuk kat sini. Pertama sekali ialah pick team, okay. Points ni akan tunjukkan pemain-pemain dengan markah yang dia dapat pada minggu tu. Untuk kes ni kita tak ada apa-apa lah, sepatutnya kosong dekat sini kerana kita baru saja mendaftar, okay. Jadi untuk seterusnya ialah bahagian pick team. Pick team ni maksudnya pemilihan pemain dan juga strategi tactics yang kita nak setkan untuk perlawanan seterusnya. So dekat sini kita boleh pilih, okay. Contohnya macam dekat sini 1 goalkeeper, 4 pertahanan, 4 pemain tengah dan juga 2 penyerang, okay. So kita boleh tukar strategi ni hanya dengan contohnya sekiranya kita nak main 5 pemain pertahanan. Apa yang kita buat ialah kita klik pemain pertahanan kita di sini, okay. Dan kita klik substitute dan kita tukar, okay. Kita tukar dengan mana-mana pemain yang kita nak turunkan. Contohnya macam kita nak pakai seorang sahaja pemain penyerang, jadi kita tukarkan pemain ini, okay. So akan kita dapat lihat, okay,
automatik sekarang dah berubah. Okay. Dan satu lagi benda yang penting ialah susunan, dari segi susunan pemain simpanan. Kerana apa yang berlaku bila mana-mana pemain yang kita dah letakkan di bahagian atas sini ataupun lebih mudah kita kenali sebagai first 11 dan tak bermain langsung, maksudnya walaupun satu saat sekali pun dia tak bermain, okay, untuk minggu tersebut. Jadi pemain ni akan ditukar secara automatik, okay, secara sendiri dengan pemain yang pertama dulu. Okay. So untuk kes ni pemain pertama akan masuk, dan sekiranya pemain pertahanan salah satu pemain, contohnya macam Hover tak main so Armstrong ni akan masuk dan menggantikan pemain ni. Jadi taktik tu nanti bila pengiraan mata yang sebenar sudah selesai semua perlawanan pada minggu tersebut, taktik yang kita akan dikira ialah 4-2 lah, ya. Dan seterusnya, sekiranya pemain ini pun tak bermain pada minggu tu, dia akan pilih pemain yang kedua dan seterusnya. Okay. Dengan syarat bilangan minimum, okay, untuk setiap bahagian bahagian pertahanan, bahagian tengah dan juga bahagian penyerang tidak kurang daripada nilai yang sepatutnya. Contoh, untuk pertahanan minimum adalah 3. Sekiranya lebih daripada 2 orang ataupun 3 orang pemain pertahanan kita yang tidak bermain pada minggu tu, maksudnya salah seorang daripadanya akan dapat markah kosong dan akan diganti, kerana minimum nilai minimum untuk pertahanan, bilangan pertahanan yang mesti ada ialah 3 untuk setiap minggu perlawanan. 1 untuk penyerang dan juga 2 kalau saya tak silap untuk pemain tengah. So selepas kita dah set benda ni, okay, untuk bilangan ataupun tactics yang kita nak setkan untuk perlawanan akan datang, bahagian seterusnya ialah memilih kapten, memilih kapten pasukan. So dekat sini kita tengok secara automatik dia dah pilih Street ni sebagai kapten pada minggu akan datang, okay. Dan Bachmann ni sebagai second captain ataupun penolong captain ataupun vice captain, yang mana sekiranya Street ni tidak bermain pada minggu perlawanan ni, jadi captain tu akan diambil oleh jaga gol ni, ya. So apa itu captain sebenarnya? Ialah pada setiap satu minggu tu markah ataupun poin yang dapat daripada dia yang kita dah letakkan sebagai kapten akan menjadi 2 kali ganda. Okey. Contohnya macam Robert ni. Okey. Pada minggu tersebut dia dapat 4 poin, tapi pada pengiraan markah yang terakhir nanti ialah 2 kali ganda apa saja markah yang dia dapat pada minggu tersebut. Okey. Sama juga dengan vice captain. Tapi kalau sekiranya kapten tu bermain walaupun satu saat, okay, asalkan dia bermain, jadi vice captain tidak akan dapat apa-apa markah yang digandakan. Okay. So selain daripada tu, kita juga boleh lihat dekat sini ada beberapa chip yang ada dekat sini atas ni, kita panggil sebagai chip, okay, iaitu bench boost, free hit dan juga triple captain. Okay. So saya akan terangkan ni dengan lebih lanjut lagi dalam video yang lain, okay. Sebab video ni adalah tujuannya untuk tunjuk macam mana kita secara asas dan basic untuk set pasukan untuk FPL. Okay. So selepas kita dah selesai pilih semua pemain ni, just kita akan klik confirm dekat bahagian sini.
So selepas kita dah klik confirm tadi dan kita back, kita akan kembali ke menu ataupun paparan yang ini. Okay. So sini saya nak tunjukkan tentang transfer. So transfer ni ialah pertukaran pemain, okay, yang kita boleh buat. Jadi semasa pendaftaran yang pertama, pendaftaran selagi untuk sehingga ke deadline, tarikh luput pertukaran yang kita nak buat, dia akan secara unlimited, tidak ada had. Jadi kita boleh tukar bila-bila masa selagi sebelum sampai tarikh tamat yang dinyatakan pada setiap game week. So macam yang saya nyatakan di awal tadi, kita setkan pasukan ni pada game week kedua. Jadi game week kedua sedang berjalan sekarang di saat video ni dibuat. Jadi seterusnya ialah game week ketiga. Jadi deadline-nya ialah pada 28 Ogos 2021 jam 6 petang. So apa saja pertukaran yang kita akan buat ialah sebelum tarikh dan waktu yang dinyatakan. Jadi kita bebas nak tukar mana-mana pemain sebelum ke tarikh ni. Boleh kita rujuk ataupun lihat mana-mana berita ataupun apa-apa press conference berkenaan dengan pasukan ni. Kalau sekiranya ada maklumat pemain-pemain yang cedera atau sebagainya. Jadi kita sempat untuk buat pertukaran. Kita tak nak ada pemain yang cedera dalam pasukan kita sebab pastinya tak akan menyumbangkan mata. Jadi bebas untuk kita buat pertukaran, dan ini juga salah satu function yang penting, yang berguna untuk kita lihat dekat sini. Ialah salah satu, kita boleh klik dekat list di sebelah sini, okay? Dan apabila kita klik list di sebelah sini, kita akan dapat lihat maklumat berkenaan dengan pemain-pemain yang kita pilih tadi, okay? Dan juga di sini ialah kita boleh lihat bagaimana kita nak susun pemain mana yang sepatutnya bermain pada minggu tu. Kita ada 2 penjaga gol. Contohnya macam di sini Fabianski lebih baik kita turunkan berbanding dengan Bachmann ni tadi. Okay. Jadi sama cara yang seperti mana saya tunjuk tadi, nak tukarkan pemain. Okay. Dan kita boleh lihat dekat sini. Cuba elakkanlah, tak semestinya, tetapi secara cuba elakkan daripada menurunkan pemain yang mempunyai ini kita panggil FDR, Fixture Difficulty Rating, ataupun tahap kesukaran perlawanan. So yang merah ni ialah yang paling susah. Ini kalau kita kira dari tahap kesukaran dia ialah kategori 4. So ada semua pemain, okay, yang seperti contoh di sini untuk Adam Armstrong, okay, pada perlawanan game week kelima, okay, kita lihat color warna merah dia lebih pekat lagi. Ini fixture difficulty rating dia ialah yang paling tinggi sekali, iaitu tahap kelima. So ini pentinglah untuk kita buat ataupun kita consider sebagai perancangan ataupun maklumat untuk kita menyusun pasukan kita tadi. Okey, setelah selesai kita melihat bahagian sini, kita akan kembali ke skrin utama dekat sini. Jadi salah satu perkara lain yang saya nak sentuh dalam secara asas saja, sebab kalau perlu dibincangkan sebenarnya panjang secara detail. Dekat sini ada beberapa function atau fungsi yang boleh kita lihat satu persatu. Kita boleh klik di setiap satu bahagian ni. Di sini kita boleh lihat atau periksa apakah perlawanan yang sedang berlangsung dan juga akan datang. Okay. Kita boleh klik di bahagian sini, kita boleh lihat tarikh dengan waktu dia, okay, perlawanan, dan juga di sini kita boleh lihat seperti mana yang saya sebut tadi tentang fixture difficulty rating. Kita boleh lihat untuk semua pasukan yang tidak terhad pada
pemain-pemain kita saja. Ini kita boleh lihat sekiranya kita cadang untuk mengambil pemain-pemain lain, okay, yang baru untuk masuk. Dan juga kita boleh lihat statistik juga set piece taker untuk satu pasukan, dan seterusnya. Selepas kita set, pastinya kita nak menyertai mana-mana liga yang telah dibuat oleh rakan-rakan kita atau kenalan-kenalan kita, ataupun mana-mana page website yang kita pernah tawati, dan kita ada kod dia. So apa yang kita perlu buat, hanya klik di bahagian sini. Okay. So kita akan pilih dekat sini antara sama ada di public league ataupun di invitational. So biasanya invitational, sebab akan ada kod khas untuk kita join. Jadi cara ini mudah, kita kita klik di bahagian sini, masukkan kod yang diberi, okay, apa-apa saja kod, dan kita klik join league. So secara automatik kita akan dapat menyertai liga tersebut. Seterusnya, di bahagian sini, okay, ada beberapa maklumat lain yang berkenaan dengan FPL, kita boleh tengok. Dan salah satu lagi yang saya pesan ialah untuk lebih faham lagi tentang FPL ni, ialah baca bahagian sini, berkenaan dengan helps and rules. Yang paling penting, kita klik bahagian rules ini. Sebab dekat sini ada maklumat terperinci berkenaan dengan FPL. Okay. Dan salah satu yang kita pasti nak tahu ialah bagaimana dari segi markah ataupun poin yang setiap satu pemain boleh dapat, okay, untuk setiap pilihan yang kita telah buat pasukan kita. Okay, di sini ada dinyatakan juga tentang markah-markah, bagaimana markah yang dipotong, bagaimana menentukan satu bonus point, yeah. So boleh scroll dan tengok dan lihat satu persatu. So